Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, baiklah, pada hari ini kita teruskan sesi pembelajaran kita untuk sains tahun 4 di bawah kemahiran proses sains yang pertama menggunakan perhubungan ruang dan masa, dan kemahiran proses sains yang kedua mentafsir data. Okey, baik. Kemahiran proses sains yang pertama yang ingin kita pelajari pada hari ini iaitu menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan menggunakan perhubungan ruang dan masa ini? Okay, maksudnya ialah menggunakan perhubungan ruang dan masa ialah kemahiran memerihalkan perubahan sesuatu kejadian atau fenomena berdasarkan perubahan parameter seperti perubahan dari segi saiz, bentuk, isi padu dan sebagainya. Okay. Sebagai contohnya, kita lihat sini ada aiskrim. Aiskrim akan melebur atau berubah bentuk dan saiz apabila dibiarkan beberapa ketika. Jadi, perubahan bentuk atau saiz aiskrim merupakan perubahan parameter. Okey, di sini apabila masa bertambah, bentuk aiskrim akan menjadi tidak sekata atau saiznya mengecil. Iaitu menggunakan perhubungan ruang dan masa, ya. Okey, kita lihat lagi contoh. Di dalam buku kamu, buku teks, buku surat 6, ya, di bawah kemahiran 1.1.7, iaitu menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okey, cikgu bacakan lagi, ya. Iaitu menggunakan perhubungan ruang dan masa ialah kemahiran memerihalkan perubahan sesuatu kejadian atau fenomena berdasarkan perubahan parameter seperti lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu dan berat mengikut urutan masa. Okay. Apakah perubahan yang dapat kamu perhatikan apabila sebatang aiskrim diletakkan di bawah cahaya matahari selama 20 minit? Kita lihat sini, ya. Ada aiskrim diletakkan di bawah cahaya matahari di dalam satu pinggan. Okay, selepas 1 minit, aiskrim akan mula mencair. Dan setelah 20 minit, dia akan lagi cair. Jadi perubahan parameternya ialah bentuk dan saiz aiskrim, ya. Itu dipanggil perubahan parameter. Okey, baik. Kita teruskan. Aiskrim sudah berubah bentuk, saiznya juga mengecil. Okey. Jadi perubahan bentuk dan saiz aiskrim dinamakan perubahan parameter. Okey. Okey, apakah perhubungan bentuk dan saiz aiskrim dengan masa dalam penyiasatan di atas? Okay, apa perhubungan bentuk dan saiz, ya? Okay, kita lihat di sini. Apabila masa bertambah, masa bertambah tadi 10 minit seterusnya kepada 20 minit, ya. Okay, apabila masa bertambah, bentuk aiskrim menjadi tidak sekata dan saiznya semakin mengecil. Okay, jadi perhubungan ruang dan masa dalam situasi di atas adalah apabila masa bertambah, bentuk aiskrim menjadi tidak sekata dan saiznya mengecil. Okey. Kita teruskan. Okey, kita lihat dalam muka surat 7, buku teks sains tahun 4, ya. Okey, contohnya di sini ada aktiviti ria, doh dan masa. Okey, kita lihat. Alatan dan bahannya ada satu cawan tepung gandum, 150 ml air suam, satu sudu kecil gula, satu sudu kecil yeast, bekas plastik, pen penanda biru dan merah. Okey, langkah-langkah kita lihat sini. Yang pertama, masukkan tepung, gula dan yeast ke dalam bekas plastik. Kemudian aduk dengan menggunakan sudu. Yang kedua, masukkan 150 ml air suam
dan aduk campuran sehingga menjadi dough. Okay. Langkah ketiga, ratakan dough di dalam bekas. Tandakan paras awal dough dengan pen penanda biru. Biarkan dough selama 30 minit. Ini ditanda ya. Setelah diadunkan dough tersebut, kemudian ditanda paras awal ya menggunakan pen penanda biru. Okey, langkah keempat, tandakan paras akhir dough dengan pen penanda merah. Kemudian bincangkan parameter yang berubah dengan masa yang terlibat dalam aktiviti ini. Kita lihat ya. Kemudian setelah beberapa lama, selepas 30 minit, dough semakin menaik ya, ditandakan dengan pen penanda berwarna merah. Okey, jadi soalannya, bagaimanakah parameter dough yang telah kamu kenal pasti berubah dengan masa? Kita fikirkan di sini ya. Jadi kaitkan antara ruang dan masa tadi. Okey. Cikgu mahu kamu berfikir di situ. Okey, di sini ada tambahan ya, Contoh, Hafiz melepaskan belon yang ditiupnya ke udara dari tingkat bawah sekolah. Selepas 10 saat, belonnya menjadi kempis dan berada di tingkat 1. Jadi, apakah parameter yang berubah dengan masa? Okey, kita teruskan. Fikir ya. Okey, sini ada contoh latihan menggunakan perhubungan ruang dan masa. Kita lihat contoh latihan ini. Okey, baik. Di sini ada satu latihan. Rania telah menjalankan satu pemerhatian pada lilin yang bernyala. Pemerhatian terhadap perubahan lilin dilakukan oleh Rania selama 1 jam. Peringkat awal, kita lihat lilinnya panjang ya. Baru bakar, lilinnya panjang, masih lagi panjang. Okay, selepas 1 jam, lilin menjadi pendek ya. Setelah dibakar, lilinnya menjadi pendek selepas 1 jam. Okay, baik. Sekarang kita lihat apa soalannya. Nyatakan 2 pemerhatian berdasarkan rajah di atas. Apa yang kita perhatikan? Kita fikir dulu ya. Kita lihat soalannya. Apa pemerhatian? Ini pelajaran yang awal ya. Kemahiran proses sains melibatkan pemerhatian. Okey, cikgu bacakan soalan yang kedua. Nyatakan 2 hipotesis berdasarkan jawapan kamu di 3A dan di 3A yang pertama dan 3A yang kedua. Okey, apa hipotesis? Okey, baik. Apakah maksud hipotesis? Hipotesis ialah ramalan awal ya, ramalan awal dalam penyiasatan ini. Okey, kita lihat apa jawapannya. Baik. Ini jawapannya ya. Cikgu pandu kamu dulu untuk jawapan soalan ini untuk kaitkan perhubungan di antara ruang dan masa tadi. Okey, baik. Okey, jadi kita lihat tadi. Nyatakan 2 pemerhatian berdasarkan rajah di A. Okey, yang pertama yang kita perhatikan, jawapannya ini ya. Saiz ataupun panjang lilin semakin pendek. Setelah 1 jam kita perhatikan, nampak saiz lilin semakin pendek. Itu boleh jawapan yang pertama. Okey, jawapan yang kedua, lilin menjadi cair selepas 1 jam. Okey, itu untuk jawapan yang kedua ya. Okey, baik. Soalan yang B. Nyatakan 2 hipotesis berdasarkan jawapan kamu di 3A yang pertama dan 3A yang kedua. Okey, kita lihat jawapannya. Yang pertama, B yang pertama, hipotesis ya. Cikgu kata tadi ramalan kan, ramalan awal. Okey, yang kita hasil daripada pemerhatian kita. Semakin bertambah masa, semakin pendek saiz lilin. Semakin bertambah masa 1 jam daripada awal, ya, semakin pendek lilin. Perubahan parameternya ialah saiz lilin yang semakin
pendek ya. Itu perubahannya. Okey, baik. Jawapan yang kedua ni hipotesis di atas ni ya. Okey. Okey, baik. Lilin akan melebur apabila dibakar. Itu jawapan yang kedua. Lilin akan melebur apabila dibakar. Okey, baik seterusnya. Okey, kemahiran proses sains seterusnya yang ingin kita pelajari ialah mentafsir data. Okey, apakah itu mentafsir data? Mentafsir data ialah kemahiran memberikan penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpul. Okey. Contohnya daripada carta pie di atas, ini ialah carta pie ya. Okey. Boleh ditafsirkan bahawa belanja bulanan keluarga Ramli paling tinggi adalah untuk membeli makanan kerana makanan merupakan keperluan asas yang utama. Okey, kita lihat dalam carta pie ni yang berwarna biru adalah makanan ya. Jadi kita tafsirkan data di sini, di sini contohnya. Yang perbelanjaan keluarga Ramli ni, contoh yang warna oranye petrol untuk kegunaan ni ya. Pergerakan daripada minyak petrol, minyak kenderaan. Kemudian bil air. Yang hijau muda bil elektrik dan yang biru muda bil telefon. Jadi yang biru gelap yang paling banyak ialah makanan. Jadi kita daripada carta pie ni kita tafsirkan data-data ya. Okey, selain daripada carta pie ada juga data-data lain. Contoh dalam carta bar palang ya pun ada juga digunakan untuk mentafsir data ataupun maklumat-maklumat seperti jadual dan sebagainya. Okey, kita seterusnya ya. Okey, baik. Ini maklumat di dalam buku teks surat 8 ya berkaitan dengan mentafsir data. Cikgu bacakan. Okey. Mentafsir data ialah kemahiran memberikan penerangan kemahiran memberikan penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Kita lihat sini. Faris dan rakan-rakannya membina 3 tempat makan burung. Ada A, B dan C. Bilangan burung yang datang direkodkan seperti dalam jadual di bawah. Dia dah buat ya. Tempat makan burung ada A, B, C. Kemudian bilangan burung yang sini ya, bilangan burung dia rekodkan selama 5 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Okey, contohnya cikgu tafsirkan data ya, cikgu bantu kamu untuk mentafsir data ini. Contoh tempat burung A, hari pertama mula-mula 4 ekor burung datang. Okey, hari kedua 8 ekor. Hari ketiga 7 ekor, hari keempat 9 ekor, hari kelima 5 ekor dan jumlah burung yang datang di tempat makan burung A ialah 33 ekor setelah 5 hari. Ini dalam bentuk jadual ya, bentuk jadual. Jadi ditafsir data, kita mentafsir data. Yang tadi carta pie, yang ini ialah bentuk jadual. Okey, seterusnya. Mereka kemudiannya memberikan penerangan kepada rakan-rakan yang lain tentang data yang diperoleh seperti di bawah. Okey. Kita lihat sini. Tempat makan A paling banyak didatangi burung. Okey, ada 33 ekor. Okey. Tempat makan B pula paling sedikit didatangi burung. B, 20 ekor. Jadi itu contoh mentafsir data. Okay, kita teruskan lagi. Okey, baik. Di sini ada bentuk carta pie. Dan sini carta palang ya. Yang ini carta pengelasan. Semua ni ialah data-data yang boleh kita tafsirkan. Daripada carta pie, daripada carta palang, daripada carta pengelasan. Okey, cikgu bagi contoh di sini ya.
Sebab tadi kita dah bincang carta pi, cikgu terus kepada carta palang. Contohnya, di sini, jarak yang dilalui oleh kereta mainan. Yang menegak, jarak yang dilalui dalam sentimeter ya. Okay. Kemudian, yang melintang, kereta mainan. Contoh, kereta mainan yang A, jarak yang dilalui ialah 50 cm. Kereta mainan B, jarak yang dilalui ialah 20 cm. Jarak C, 40 cm. Kereta mainan D, 20 cm. Dan kereta mainan E, 10 cm. Jadi kita boleh tafsir di situ ya. Okey, daripada contoh yang ini pula, daripada carta pengelasan. Contoh cara haiwan membiak. Kita boleh pecahkan sini. Haiwan tersebut ada yang bertelur seperti buaya, ikan dan ayam. Manakala yang melahirkan anak seperti gajah, kucing dan serigala. Okey ya. Kita tafsirkan daripada carta pengelasan ini. Okey, kita teruskan lagi. Okey, ini ialah contoh latihan mentafsir data ya. Cikgu bagi latihan supaya kamu lebih faham. Okey, kita lihat. Ini carta apa tadi ni? Masih ingat tak? Carta apa? Okey, kita teruskan. Raja di bawah menunjukkan carta palang. Okey, baik. Ini ialah carta palang ya. Menunjukkan carta palang bilangan ahli bagi 3 buah unit beruniform di Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Bangi. Okey. Apa kelab-kelab tersebut? Okey, kelab unit uniform tersebut ialah Pengakap, Puteri Islam dan Persatuan Bulan Sabit Merah. Jadi contohnya kita tafsirkan sini, Pengakap ada seramai 60 orang. Puteri Islam 50 orang dan Persatuan Bulan Sabit Merah seramai 70 orang. Okey, baik. Soalan dia yang A. Tandakan betul pada pernyataan yang betul berdasarkan rajah di atas. Okey, kita lihat. Puteri Islam mencatatkan bilangan ahli paling ramai iaitu 50 orang. Okey, betul ke salah? Okey, Puteri Islam paling ramai. Kita nampak mana yang ramai? Pengakap ke, Puteri Islam ke, Persatuan Bulan Sabit Merah? Jadi betul ke tak ni ya? Sebab pengakap yang sini kita nampak. Jadi betul tak? Okey, fikir ya. Okey. Yang kedua, perbezaan ahli bagi Persatuan Bulan Sabit Merah dan Pengakap ialah 10 orang. Okey, Persatuan Bulan Sabit Merah sini ada 70 dan Pengakap adalah 60. Jadi betul tak perbezaannya? Kalau kita tolakkan, betul tak perbezaannya 10 orang? Fikir ya. Nanti kita lihat jawapannya. Kamu fikir betul ke salah? Okey, seterusnya. Nyatakan pola perubahan ahli bagi ketiga-tiga unit beruniform tersebut. Okey, pola perubahan ataupun selalunya juga akan disebut corak perubahan. Kita lihat sini. Pola perubahan daripada Pengakap 60 turun ke naik pergi ke Puteri Islam. Menaik ke menurun? Okey. Kemudian daripada sini polanya pergi ke Persatuan Bulan Sabit Merah ni. Menaik ke menurun? Jadi apa polanya? Jadi pola tu nanti kita tuliskan kedua-duanya sekali. Okey. Menaik, menurun ataupun bertambah, berkurang ya. Okey, seterusnya. Susun bilangan jumlah ahli unit beruniform mengikut urutan menaik. Maksud urutan menaik ni kita susun daripada yang sedikit sampailah yang banyak. Kita susun ikut turutan sebab dia mahu di sini soalannya lah urutan menaik. Contoh mana yang paling rendah dulu? Mana yang paling rendah?
Okey. Kita nampak sini puteri Islam yang paling rendah. Okey, kemudian menaik. Yang mana? Pengakap ke Persatuan Bulan Sabit Merah yang kedua. Jadi kita tuliskan mula-mula puteri Islam. Lepas tu apa? Sampailah yang tertinggi, ya, yang paling tinggi. Okey, baik. Yang terakhir, unit beruniform yang manakah terdiri daripada satu jantina sahaja? Ini kita tafsirkan berdasarkan pengetahuan kita, ya. Jadi yang mana kamu rasakan di sini ada satu jantina sahaja? Yang boleh menyertai, ya, sama ada lelaki ataupun perempuan. Kelab yang mana? Okey, baik. Cikgu mahu kamu berfikir. Betul tak dengan yang kamu fikir? Kita lihat jawapannya sekarang. Okey, baik. Di sini jawapannya. Okay, kita lihat, ya. Yang A, Puteri Islam mencatatkan bilangan ahli paling ramai, iaitu 50 orang. Betul tak? Paling ramai Puteri Islam. Jadi salah. Salah, jadi sebenarnya tak perlu tanda, ya. Sebab dia nak yang betul sahaja. Okey. Yang kedua, perbezaan ahli bagi Persatuan Bulan Sabit Merah dan pengakap ialah 10 orang. Jawapannya betul, ya, sebab Persatuan Bulan Sabit Merah ada 70 orang. Tolak dengan 60 orang. 70 tolak 60, jawapannya 10 orang. Jadi betul, ya. Okey, B. Nyatakan pola perubahan ahli bagi ketiga-tiga unit uniform tersebut. Okey, kita dah bagi tahu tadi, ya. Yang pertama, menurun. Okey, menurun, kemudian menaik. Jadi kita tuliskan kedua-duanya, menurun dan kemudian menaik, ya. Okey. Susunkan bilangan jumlah ahli unit uniform mengikut urutan menaik. Okey, urutan menaik maksudnya daripada rendah sampai yang naik tinggi, ya. Okey, kita susun yang paling rendah mana? Okey, Puteri Islam. Okey, betul, ya, Puteri Islam. Yang kedua, pengakap 60 dan akhir sekali Persatuan Bulan Sabit Merah ataupun PBSM, ya, sebanyak 70. Jadi ini ikut susunannya, ya. Rendah, tinggi sedikit dan yang paling tinggi. Okey, baik. Yang terakhir, unit beruniform yang manakah terdiri daripada satu jantina sahaja? Jawapannya Puteri Islam. Ini berdasarkan pengetahuan sedia ada ataupun berdasarkan pengalaman. Okey. Okey, baiklah, itu sahaja yang ingin cikgu ajar pada hari ini. Selamat belajar dan terima kasih.